به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 17 Ogos 2023. Pengajian kita pukul 10 malam, iaitu sambungan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, bahagian yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua yang bagi salam tadi, Ibu Rafi'ah, Ibu Hazizah, Ibu Sa'idah, Ibu Siti Jumarah, Ibu Bahariah, Kak Ati Ahmad dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi kita dah bincangkan pada siri yang sebelum ini bagaimana, apakah sebab baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif dan apakah yang telah diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada cacian, daripada siksaan, daripada kejian yang diberikan oleh para pemuka Taif dan juga orang-orang yang bodoh lah, kata orang-orang bodoh daripada penduduk Bani Thaqif di Taif. Lalu dalam keadaan begitu, ibu ayah semua, macam kita baca ni poin nombor 3, faraddu alaihi raddan qabihan. Mereka semua menjawab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawapan yang sangat buruk. Mereka menjawab dakwah Nabi, membalas dakwah Nabi itu dengan sangat buruk. Antaranya adalah pemuka-pemuka Bani Thaqif di Taif. Waalaikumsalam Ibu Zainab. 3 beradik yang bernama Abdul Yalail, Mas'ud, Habib nama dia, bin Amr, bin Umair, bin Auf, bin Aqdah, bin Ghairah, bin Auf, bin Thaqif. Anak-anak kepada ataupun pemimpin ataupun pemuka kepada Bani Thaqif. Antara mereka ada yang kata takkanlah Allah Ta'ala nak utus kau ni mengaku Rasul, takkanlah Allah Ta'ala nak utus kau sebagai Rasul. Ada seorang lagi kata Allah Ta'ala ni tak ada orang lain ke yang nak utus sebagai Rasul? Kenapa engkau yang diutus? Tak ada ke orang lain yang lebih layak daripada engkau? Antara mereka juga berkata pada Nabi SAW perkataan yang sangat menyakitkan hati baginda. Dia kata, aku tak akan cakap dengan kau selama-lamanya. Maknanya kalau kau memang Rasul sekalipun, aku tak akan cakap dengan kau. Apatah lagilah kalau kau bukan Rasul, lagilah aku tak nak cakap dengan kau. Jadi dalam keadaan yang sangat sedih, pernah pada Nabi SAW, bilakah keadaan yang Nabi sangat sedih? Selepas daripada perang Uhud, Nabi bagi tahu baginda SAW sangat sedih ketika mana dilayan begitu oleh 3 orang daripada pemuka-pemuka Bani Thaqif. Ini di antara tempoh yang sangat sedih kepada baginda Nabi SAW. Mereka mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Jadi buaya yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam keadaan begitu mereka telah
meminta, mereka telah memerintahkan orang-orang ataupun kanak-kanak yang tak tahu apa, kanak-kanak yang tak tahu apa, orang-orang budak remaja yang tak tahu apa, untuk buat dua baris untuk menghalau Nabi keluar dari Taif. Ada yang kata baginda dekat Taif 10 hari, ada kata baginda di Taif 30 hari. Waalaikumsalam Kak Lisa, tak apa. Ada yang kata macam tu, 10 hari, 30 hari. Yang penting baginda sepanjang di Taif langsung tak dilayan dengan baik, sebagaimana layaknya adat orang Arab akan layan tetamu dengan baik. Baginda tetamu dari jauh, tetapi dapat layanan yang sangat buruk daripada orang-orang Taif. Bahkan mereka menyuruh anak-anak remaja, budak-budak untuk buat dua baris dan melontar baginda SAW dengan batu dan mengejek baginda, menghina baginda dalam keadaan mereka tak tahu apa. Mereka hanya buat aja apa yang disuruh oleh para pemuka Bani Thaqif, para pemuka Taif. Lalu waramauhu bil hijarah. Mereka telah melontar baginda Nabi SAW dengan batu. Mereka melontar baginda dengan batu. Hingga berdarah, hatta salad damu, hingga mengalir darah, min araqibi rijlaihi, daripada urat-urat kaki Nabi SAW berdarah. Berdarah kedua kaki mulia baginda Nabi SAW. Baginda baling sampailah baginda keluar dari Taif dalam keadaan luka-luka di badan baginda. Siapa yang jadi binting baginda, ibu ayah? Kita ada belajar. Siapa jadi binting baginda? Wa kana Zaid bin Harithah, dan adalah Zaid bin Harithah, yamna'u anhu al-ahjar, yang menjadi benteng menghalang baginda daripada ditimpa dengan batu yang lagi banyak. Siapa dia Zaid bin Harithah, ibu ayah? Ulang kaji balik. Siapa dia Zaid bin Harithah? Beliau adalah anak angkat kepada, betul Kak Syafiqah, anak angkat Rasulullah SAW. Di antara orang yang mula-mula masuk Islam kerana beliau dibesarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka Zaid bin Harithah lah yang menghalang, menggunakan perisai badannya untuk menghalang Nabi SAW daripada lagi teruk dibaling dengan batu dan dapat kecederaan. Jadi Zaid bin Harithah cedera tak? Tentulah dia pun cedera juga. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita besarkan sikit. Bi jarahatin fi ra'sihi, dengan luka-luka di kepala. Maksudnya Zaid bin Harithah pun dapat luka-luka di dekat kepala dia. Sangat-sangat menyedihkan. Falamma lam yanal minhum khaira, maka tatkala baginda nampak tak ada harapan ataupun lam yanal minhum khaira, baginda tidak mendapat daripada mereka sebarang kebaikan. Baginda dakwah sekian lama, bukan saja tak disahut, bahkan dibalas dengan balasan yang sangat buruk. Maka raja'a ila Makkah, baginda pun pulanglah ke Mekah. Ba'da an makasa bainahum syahra, setelah baginda duduk di kalangan Bani Taif selama sebulan yang penuh dengan kedukecitaan. Lalu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan keluar dari Taif, sampailah ke sebuah kebun kurma. Kebun kurma tu bukan kebun kurma tu adalah milik Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Siapa dia Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah? Keduanya adalah musuh Islam. Mereka orang Quraisy dan mereka ada kebun dekat Taif. Mereka orang Mekah dan ada kebun dekat Taif. Kebun anggur atau kurma, saya tak pasti. Kebun anggur atau kurma, mungkin anggur. Maaf Haji. Kebun anggur betul Tuan Haji Haidir. Kebun anggur, maaf. Kebun anggur betul.
Saya tisap kebun anggur. Terima kasih Tuan Haji Haidir, betul kan? Kebun anggur, betul. Kebun anggur milik Syaibah dan juga Utbah bin Rabi'ah. Mereka ini adalah antara orang yang sangat memusuhi Nabi SAW, dan kedua-dua mereka telah mati dalam perang Badar. Kedua-duanya mati di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dalam perang Badar, ketika kita panggil Mubarazah. Mubarazah ni orang Arab dulu adat berperang sebelum perang ramai-ramai, dia akan hantar wakil untuk lawan pedang dulu. Lawan pedang. Jadi Utbah bin Rabi'ah mula-mula dia dapat bunuh seorang sahabat. Kemudian dia lawan pula dengan Hamzah, dia kalah dengan Hamzah. Dan juga dia punya adik dia Syaibah bin Rabi'ah. Dua-dua ni mati di tangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah musuh kepada Nabi SAW. Musuh Islam yang sangat banyak menyakiti hati Nabi. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu, tatkala mereka nampak Nabi SAW duduk di kebun anggur mereka, Allah Taala telah letakkan rasa kasihan pada mereka. Mereka kesian tengok Nabi. Mereka kenal Nabi itu macam mana. Mereka tahu Nabi itu memang orang baik. Nabi itu baik daripada dulu lagi. Cuma mereka memusuhi Nabi kerana sombongnya mereka. Kerana sombongnya mereka. Jadi mereka minta hamba ataupun pekerja mereka, hamba mereka yang bernama Addas. Pasal Addas ni kejap lagi kita bincang, insya-Allah. Cuma nak bagi tahu ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, Nabi duduk sekejap dekat kebun anggur tu. Nabi melepaskan lelah, penat, kena kejar, dibaling dengan batu, berdarah. Nabi dalam keadaan yang sangat-sangat sedih. Nabi sangat-sangat sedih, dan di situlah Nabi pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu pada Allah. Dalam satu doa yang sangat masyhur. Dalam bahasa Arabnya doa tersebut, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Nabi mengadu pada Allah Ta'ala. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengadu ya Allah, lemahnya aku ya Allah. Wa qillata hilati, lemahnya kemampuan, kurangnya kemampuanku ya Allah. Wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hinanya aku pada pandangan manusia. Ibu ayah, Nabi hina kepada Allah Ta'ala? Hakikatnya adakah Nabi orang yang hina? Nabi orang yang makhluk yang paling mulia. Bahkan Nabi makhluk paling mulia. Tetapi tawaduknya baginda Nabi SAW tak ada pun baginda cakap bukan-bukan pada penduduk Taif yang buat baginda macam tu. Tak ada baginda doakan keburukan. Tak ada sebut yang buruk-buruk mengenai umat baginda. Bahkan baginda mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah aku mengadu, ya Allah aku ni lemah. Jadi guru saya bagi tahu itulah dia sifat da'i yang ada pada da'i. Kita nafikan diri kita, bukan kita lah yang pandai dakwah, bukan kita yang pandai cakap, bukan kita yang pandai ngajar, bukan kita. Hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi faham pada orang yang kita dakwah. Kalau orang yang kita dakwah tak dengar dakwah kita, hakikatnya bukan kita yang bagi hidayah, Allah Ta'ala yang bagi hidayah pada dia. Bermakna Allah Ta'ala belum lagi nak bagi hidayah pada dia. Jangan kita dakwah orang, orang tak ikut dakwah kita, kita pun marah dia. InsyaAllah boleh boyah ya. Dan panjang lagi doa ataupun aduan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Ya Arhamar Rahimin, Engkau adalah Tuhan kepada mereka-mereka yang lemah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kepada siapa kau hantarkan aku ini ya Allah? Kepada orang jauh yang akan serang aku macam ni ya Allah, ataupun kepada musuh yang akan
menguasai aku ya Allah. Aku tak kisah ya Allah, yang penting kau tak marah. Asalkan kau tak marah pada aku ya Allah, aku tak kisah. Hantarlah aku ke mana pun ya Allah, aku sanggup. Asalkan kau tak marah pada aku, asalkan kau tak murka pada aku ya Allah. Sampailah habis doa baginda Nabi SAW. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan macam tu jatuh rasa kasihan kepada Rabi'ah, kepada Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Tetapi Nabi perasan tahu ibu ayah, Nabi perasan, Nabi nampak mereka berdua tu, dan Nabi sebenarnya Nabi tak berasa selesa nampak mereka berdua. Kenapa? Kerana mereka berdua ni sangat-sangat memusuhi Nabi. Masa di Mekah, Nabi tahu mereka ni sangat memusuhi Nabi. Nabi ternampak mereka berdua dan Nabi tahu baginda berada di kebun mereka, kebun anggur mereka. Baginda kurang selesa. Tapi Allah Ta'ala telah meletakkan rasa kesihan pada ketika itu. Tengok Nabi berdarah-darah, lalu mereka pun panggil satu orang hamba ataupun pekerja mereka, hamba mereka, orang Nasrani. Orang Nasrani, orang Kristian, namanya Adas. Mereka berdua kata pada Adas, ambil satu apa kita panggil tu, macam segenggam anggur lah. Ambil satu kita panggil petikan anggur ke apa, satu tangkai anggur ni, ambil anggur ni, letak dalam bekas, kemudian kau pergi kepada lelaki itu. Mereka tahu itu Nabi Muhammad, tapi mereka sebut lelaki saja. Mereka tetap tak suka Nabi. Ibu ayah, mereka itu tetap tak suka pada Nabi. Tetapi pada ketika itu dia letakkan rasa kesian. Kau pergi pada lelaki itu, kata kat dia, makanlah daripada anggur yang diberikan oleh tuan aku ni, makan. Maka Andas pun buat macam tu. Andas petik buah anggur daripada kebun Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah ni, letak dalam bekas dan bawa kepada Nabi SAW. Dia letak depan Nabi SAW. Kemudian dia kata pada Nabi Muhammad SAW, makanlah. Falamma wada'a Rasulullah SAW yadahu fihi qala bismillah. Tak kala Nabi menghulurkan tangan baginda ke bekas tadi dan mengambil buah anggur tadi, dan ketika mana baginda nak makan, baginda pun baca bismillah dengan nama Allah. Summa akala, kemudian baginda pun makan dengan sebut bismillah dengan nama Allah. Adas tu dia orang Nasrani, dia orang Kristian, dia bukan asal daripada Taif, dia orang luar. Adas pun tenung wajah Nabi. Dia dengar Nabi baca bismillah, Adas pun tenung wajah Nabi SAW. Kemudian dah tenung wajah Nabi tu, dia pelik lah, mana pernah dia dengar orang baca bismillah. Dia tak pernah dengar pun. Dia kata, wallahi inna hadzal kalama ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Apa yang kau cakap ni, aku tak pernah dengar pun orang Taif ni cakap. Kau cakap bismillah tadi kan, aku tak pernah dengar pun orang Taif cakap benda ni. Faqala lahu Rasulullah SAW, Nabi tanya dekat dia, wa min ahli ayyi biladin anta ya Adas. Nabi dah tahu dah namanya Adas. Ada perbualan sebelum tu, dia dah kenalkan dirinya adalah Adas. Nabi tanya, wahai Adas, engkau ni dari mana sebenarnya? Apa agama engkau sebenarnya? Nampak, sebelum ni Nabi pergi Taif dengan harapan orang asal Taif tu dapat beriman dengan Nabi dan membantu Nabi dalam menyebarkan dakwah. Mereka semua menolak. Sampai dekat kebun anggur tadi, milik Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah, Allah temukan baginda dengan Adas. Adas adalah orang Nasrani, orang Kristian. Dan dia jawab, qala nasraniyun wa ana rajulun min ahli Nainawa. Saya orang Kristian
orang Nasrani dan saya daripada sebuah tempat bernama Nainawa. Maka baginda pun bersabda, min qaryatir rajulis salihi Yunus bin Matta. Nabi kata pada Andas, bermakna wahai Andas, engkau ini datang dari kampung seorang lelaki yang soleh namanya Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta, ibu ayah? Rasul, salah seorang daripada 25 Rasul yang kita wajib tahu. 25 Rasul. Dan sudah tentu para Rasul adalah bersaudara. Qala lahu Andas, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Macam mana kamu tahu, wahai lelaki, wahai tuan, macam mana kamu tahu pasal Yunus bin Matta? Macam mana kamu tahu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika akhi, kana nabiyyan wa ana nabi. Nabi kata, zalika akhi, itu saudaraku. Kana nabiyyan, dia seorang nabi. Wa ana nabi, saya pun nabi. Masya Allah. Maka apa yang berlaku? Andas pun memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andas cium kepala baginda. Andas cium kedua tangan baginda. Andas cium kedua kaki baginda. Masya Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, nampak tak? Orang Taif tolak Nabi, tolak dakwah Nabi, bahkan seksa Nabi. Allah bagi hidayah pula kepada Andas, pekerja ataupun hamba kepada Utbah bin Rabi'ah dan juga Syaibah bin Rabi'ah, penjaga kebun. Datang, dia orang luar, agama Kristian, dari Nainawa. Akhirnya dia beriman dengan Nabi SAW. Berkata anak-anak Rabi'ah. Anak-anak Rabi'ah dia nampak. Anak-anak anak-anak Rabi'ah maksudnya Utbah dan juga Syaibah tadi tu. Dia kata kepada satu sama lain, kau punya budak ni dah buat Syaibah dan Utbah abang kepada Hindun, isteri Abu Sufyan. Hindun bin Rabi'ah, tak salah Hindun bin, tu saya tak pasti, Hindun bin Utbah aku kalau tak silap saya. Hindun ni anak pada Utbah. Itu kalau saya tak silap lah. Kalau saya tak silap, Hindun adalah anak kepada Utbah. Okey, kalau saya tak silap, Hindun adalah anak kepada Utbah. Nanti kita tengok balik aja ya. Hindun adalah anak pada Utbah. Okey, balik kat sini. Mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi saya? Mana saya tadi? Lupa. Okey. Mereka berkata kepada satu sama lain, kau punya hamba ni, Andas ni, dia dah buat hal lah. Dia dah buat hal, apa hal dia buat? Kau hantar dia suruh bagi makan saja. Tapi dia lebih-lebih pula. Dia ni pergi cium pula Muhammad tu. Dia pergi peluk pula. Dia pergi cium tangan, cium kaki. Qala lahu, tak kala Andas balik saja, mereka berdua pun kata, tak guna kau Andas, wailaka ya Andas, malaka tuqabbilu ra'sa hadzal rajul wa yadayhi wa qadamaihi. Celaka kau Andas, kenapa kau cium kepala Muhammad tu? Kau cium tangan dia, kau cium kaki dia. Dia pun kata, qala ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadha. Wahai tuan, di bumi ni saya tak pernah tengok seorang yang lebih baik daripada orang ni. Dia telah bagi tahu pada saya satu perkara yang mana tak ada orang tahu perkara tersebut melainkan orang tu adalah Nabi. Tak ada orang selain Nabi yang tahu benda tu. Dan dia cakap pada saya benda tu. Qala lahu waihaka ya Andas. Mereka berdua kata pada Andas, waihaka, celaka engkau Andas.
Jangan sesekali kau cuba nak tukar agama engkau. Agama engkau tu adalah lebih baik daripada agama dia. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi selepas daripada itu Nabi SAW pun teruskan perjalanan balik ke Mekah dalam keadaan yang sangat sedih. Dan dalam perjalanan itu sampai di sebuah tempat yang berdekatan dengan Mekah, bernama Nakhlah. Maka baginda baca Al-Quran, dan Allah Ta'ala telah datangkan ada satu golongan jin, satu kumpulan jin yang datang secara berbondong-bondong, datang secara beramai-ramai. Jin tu datang sampai mereka ni nak dengar Nabi baca Quran, tak pernah dengar Quran. Nak dengar Nabi baca Quran, hinggakan satu sama lain mereka bertimpa-timpa satu sama lain nak dengar bacaan Nabi dan mereka masuk Islam. Jadi antara berita gembiranya, orang tak masuk Islam, orang tak beriman, tapi jin beriman dengan Nabi SAW balik dari Taif. InsyaAllah. Jelas ibu ayah ya? Okey, sekejap Haji Haidir, sekejap saya tengok sekejap mengenai Hindun tu, insyaAllah. Sekejap ya. Hindun sekejap ya. Sekejap ya. Jadi Hindun itu anak pada Utbah. Macam saya kata tadi, Hindun adalah anak kepada Utbah. Anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Jelas Tuan Haji? Hindun bin Utbah. Bukan Hindun binti Rabi'ah. Hindun binti Utbah. Hindun anak kepada Utbah. Jelas Tuan Haji ya? Masya Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu sajalah tajuk kita yang kedua pada malam ini. Mengenai dakwah Nabi ke Taif ya, bahagian 2. Bahagian 1 kita bincang pada minggu lepas, ini bahagian 2. Akan datang kita akan belajar pula, kita akan masuk cerita mengenai Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala mengembirakan Nabi SAW setelah mengharungi tahun yang amat sedih. Tahun ke-10 Hijrah, tahun ke-10 kenabian ini sangat-sangat sedih. Dengan kewafatan Siti Khadijah, dengan wafatnya Abu Talib, baginda pergi ke Taif dapat layanan buruk. Suara saya, kenapa Kak Cik Nas suara saya tak jelas ke? Jelas tak suara saya semua? Jelas tak suara saya, ibu ayah? Jelas ya? Okey. Tadi putus-putus. Okey, tak apa. Jelas. Putus-putus tu mungkin line Kak Cik Nas tak kuat. Okey ibu ayah ya. Kemudian kita akan belajar lepas ni bagaimana Allah Ta'ala mengembirakan Nabi dengan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. InsyaAllah ibu ayah, untuk malam ni semua dapat manfaat tak? Dapat tak faedah daripada sirah Nabi SAW? Nampak tak betapa Nabi sanggup berkorban untuk kita semua? Nabi ni, macam mana kita kalau tak makan, kita rasa hidup kita ni tak selesa, tak sempurna, begitu juga Nabi akan sentiasa rasa dalam keadaan sedih kalau Nabi tak dakwah manusia pada Allah. Jelas ibu ayah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang banyak selawat atas Nabi SAW dan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW nanti insya-Allah. Setakat itu saja, minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin